Tu apa ni? Sejuk ah. Buka. Tu. Tak siap tu. Ekor buka ayat tu belakang. Tutup lah. Rezeki je. Nikmat. Sejuk. Dia tembak kaki. InsyaAllah kita buka kuliah insyaAllah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam sya'ullahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qadhul Amjahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Dan ketahuilah olehmu, wa'lamu anallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab sesaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal as'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha wajhillah mardatihi wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Al-Fadil Tuan Imam kita, seluruhnya yang silakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin,
mukminin yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kitab Hadis Kursi. Hadis Kursi di muka surat apa tu? 142 kan? 142 tajuknya rahmat Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada neraka. Rahmat Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada neraka. Di mana hadis ni diriwayatkan daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, inna rajulain mimman dakhalan nar, inna rajulain mimman dakhalan nar istaddat siyahuhuma. Istadda yastadu istihdadan, istadda siyahuhuma. Faqala rabb akhrijuhuma. Faqala rabb azza wa jal akhrijuhuma, keluarkan keduanya. Falamma ukhrija qala lahuma li ayyi syai'in istadda siyahukuma, siyahukuma, li ayyi syai'in istadda siyahukuma. Qala fa'anna zalika litarhamana. Qala inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulkiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nar fayantalikani fayulki ahduhuma nafsahu fayaj'aluhuma alaihi bardan wa salaman wa yakumul akhar fala yulki nafsahu fayaqulu lahu rabb azza wa jal ma mana'aka an tulkiya nafsaka kama alqa sahibaka. Fayaqulu ya rabbi inni la arju an la tu'idani fiha ba'dama akhrajtani. Fayaqulu lahu rabb laka raja'uka fayadkhulani jami'an al-jannah birahmatillah, jami'an birahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di mana hadis ni terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, inna rajulain mimman dakhalan nar, sesungguhnya terdapat dua orang yang masuk ke dalam neraka yang suara jeritan mereka berdua terdengar sangat keras. Istadda siyahuhuma. Siyah ni, siyahun makna suara lah. Dia ada beberapa kalimat, kadang-kadang bahasa Arab ni biasanya suara ni sautun lah, sautun suara. Tapi di sini Siyah ini dia lebih macam pekikan, terpekik lah, laungan yang kuat. Kalau sautun tu laungan yang perlahan. Kadang biasanya dalam nasyid, orang bernasyid biasanya dia akan tubuhkan kumpulannya, sebut kumpulannya sautun mawaddah ke, sautun rahmah ke, kan, sautun sakinah ke. Ini kumpulan nasyid lah, digunakan perkataan sautun. Tetapi di sini dia tak gunakan sautun, tetapi siyah. Sod ya ha, siyah ni dia lebih keras, lebih keras kan suara dia, pekikan macam tu. Inna rajulain mimma dakhalan nar istadda siyahuhuma, sesungguhnya dua orang lelaki, dia ni termasuk dalam kumpulan neraka. Kalau ikatkan lah, dia masuk dalam kumpulan neraka dan bersangatan keras.
jeritan mereka dalam neraka. Faqala Rabb azza wa jalla, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahrijuhuma. Ahriju mana keluarkan. Keluarkan keduanya daripada neraka. Jadi Allah Ta'ala minta kepada malaikat supaya keluarkan daripada neraka dua orang lelaki tadi. Falamma uhrija qala laluhuma li ayyi syai'in istada siyahukuma. Maka tatkala kedua lelaki tadi dah dikeluarkan daripada neraka, lalu dikatakan kepada keduanya, li ayyi syai'in istadda siyahukuma. Dia kata, mengapa kau ni terpekik macam tu? Kenapa kau orang ni terpekik? Gitu kan? Atas sini, kalau atas sini terjemahkan, atas sebab apa suara jeritan kalian berdua kedengaran sangat keras. Ataupun terjemahan dari segi terjemahan saya, li ayyi syai'in istadda siyahukuma, kenapa kau terpekik? Sampai orang semua dengar ni, kau punya pekikan ini kuat. Qala berkatalah keduanya, fa'alna zalika litarhamana. Mereka menjawab, kami melakukan sedemikian supaya engkau merahmati kami. Jadi mereka terpekik tadi, rupanya macam minta perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya mengeluarkan daripada neraka. Qala berkata ia, inna rahmati lakuma antantaliqa. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya rahmatku pada kalian berdua ialah kalian pergi lalu campakkanlah diri kalian patul kia anfusukuma haisu kuntu tuma minan nar. Dia kata, maka Allah Ta'ala kata, rahmat aku bagi kamu kedua ialah kamu pergi antalika ni, pergi balik ke neraka, patul kia, dan campakkan diri kamu, campakkan anfusukuma, campakkan diri kamu haisu kuntukuma minan nar. Campakkan diri kamu ke dalam neraka. Kat mana-mana kau nak campaklah diri kamu dalam neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fayan talika ni, maka kedua-duanya pun berpaling ataupun pergilah. Fayulki ahaduhuma nafsahu, lalu salah seorang daripada tadi mencampakkan dirinya dalam neraka. Fayulki nafsahu lah, kan? Fayulki ahaduhuma nafsahu, maka mencampakkan salah seorang daripada dua orang tadi ke dirinya ke dalam neraka. Macam tu. Fayaj'aluhuma alaihi bardan wa salama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia lah neraka tadi bardan wa salama, sejuk dan sejahtera. Lalu api neraka tadi secara automatik sejuk dan sejahtera lah, macam tu. Wa yaqul akhar, kemudian berdirilah yang lain, yang seorang lagi tadi, kan? Fala yulki nafsahu, dia kata, seorang lagi tadi dia tak nak mencampakkan diri dia. Lelaki yang pertama ni campakkan diri dalam neraka balik. Lelaki kedua tak nak campakkan diri dia. Dia dah 50-50 lah itu. 50-50 tu kan. Macam tu. Fayaqulu lahu Rabb, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka antulkiya nafsaka kama alqa sahibaka. Apa yang menegah akan dikau daripada kamu mencampakkan diri engkau ke dalam neraka, kama alqa sahibaka, sebagaimana mencampakkan oleh sahabat engkau tadi. Apa yang menegah kau campakkan diri kau dalam neraka, sedangkan sahabat kau tadi mencampakkan diri dia. Masya-Allah. Fayaqulu, lalu dia kata, ya Rabbi,
inni la arju an la tu'idani biha ba'dama akhrajtani. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berharap bahawa aku tidak akan dikembalikan semula. Kan? Aku berharap supaya aku tidak dikembalikan semula. Kau kembalikan aku pihak ke dalam neraka. Ba'dama akhrajtani, sebagaimana engkau telah keluarkan aku dari neraka. Fayaqulu lahu rabb, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, laka rajauka, bagi engkau tu ialah pengharapan kau. Bagi engkau itu ialah pengharapan engkau. Laka rajauka, bagi engkau itu ialah raja. Raja ni pengharapan kau lah bagi diriku, kata Allah Taala. Fayadkhulani jami'an al-jannah birahmatillah. Lantas Allah Subhanahu wa taala kan memasukkan keduanya ke dalam syurga birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tu kan. Masya-Allah, ini cerita ni ganjil sikitlah. Boleh katakan ganjil lah. Jaranglah kita dengar cerita ni, tapi ada dalam hadis kursi ni tuan-tuan. Di mana kisah ini dia berlaku besoklah benda akan datang kan. Benda ni kiamat tak berlaku lagi. Sekarang ni dia cerita tentang kiamat. Benda dah berlaku, jadi dua orang hamba ni masuk dalam neraka. Dua orang ni dah masuk dalam neraka. Tiba-tiba dua-dua tadi terpekik kan. Apa tujuan dia terpekik? Tujuannya sebenarnya meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala pun mengeluarkan daripada neraka. Kan? Dikeluarkan daripada neraka. Kemudian Allah Taala berkatalah pada dua orang tadi, kenapa kamu terpekik dalam neraka? Dia kata. Maka kedua kata, aku memohon rahmat daripada-Mu ya Allah. Kenapa kata Allah Taala? Sesungguhnya rahmat aku bagi kamu kedua, bahawa kamu naklah mencampakkan diri kamu semula ke dalam neraka. Masya-Allah. Macam pelik lah cerita dia, tapi itulah sebab ni ada kursi tu kan. Jadi macam tapi itulah nak buat macam mana, tapi kita kena fahamlah hadis kan. Jadi maknanya akan berlaku begitu, akan ada berlaku begitulah di kalangan umat manusia. Yang mana mereka itu memohon rahmat daripada Allah Taala. Tapi tak semualah penghuni neraka tu. Kalau macam tu semua penghuni neraka senanglah masuk syurga, tak? Macam tu. Tapi di sini sebut dua orang, dan mungkin lebih lah Allah Taala boleh bagi rahmat kepada penghuni neraka ni. Dia nak ampunkan dosa, dia boleh buat begitu. Macam tu. Malahan orang-orang yang tetap dalam hatinya iman, walaupun sebesar zarah tuan, manusia tadi ada iman dalam hatinya walaupun sebesar zarah, walaupun dia masuk neraka pun nanti dia akan dikeluarkan juga daripada neraka oleh Allah Subhanahu wa taala tuan. Jadi dua orang lelaki tadi, Allah Taala kata kepada mereka, kan, kembalilah kamu semula ke dalam neraka. Inna rahmati lakuma an tantalika fatulkiya anfusukuma haisu kuntuma minan nar, dia kata. Kalau kamu nak masuk rahmat aku, dia kata, balik ke neraka dan campakkan diri kamu ke dalam neraka. Laki-laki yang pertama ikut apa yang Allah Taala perintah tadi, maka dia pun campak diri ke dalam neraka. Tiba-tiba api neraka tu jadi sejuk. Jadi fayajluhuma alaihi bardan wa salama. Tiba-tiba api neraka jadi sejuk dan sejahtera kepada lelaki yang pertama yang mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Sedangkan lelaki kedua tak campakkan dirinya ke dalam neraka. Dia pun ada jawapan juga. Kenapa dia tak nak campakkan diri dia dalam neraka? Sebab apa? Dia kata, inni la arju. Dia kata, sesungguhnya aku mengharapkan alla tu'idani, bahawa engkau tidak mengembalikan daku pihak ke dalam neraka ba'dama akhrajtani, sesudah engkau keluarkan aku dari neraka. Maknanya dia pun ada pengharapan kepada Allah Ta'ala supaya dia pun nak juga selamat. Dia nak selamat. Laki pertama tadi
patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Dan lelaki kedua tadi tak nak campak, tapi dia ada alasan. Sebab dia pun memohon rahmat daripada Allah Ta'ala. Takkan nak campak balik. Ialah kalau ikut logik, kalau takkan dah masuk dalam neraka balik, dah keluar, dah sonok keluar kan, takkan nak masuk balik. Sesia lah masuk balik kan. Mana dia pun, lelaki kedua pun ada alasan lah kenapa tak nak masuk neraka balik. Baik, lalu apa Allah Ta'ala berfirman, dia kata fayaqul lahu rabb laka rajauka, bagi engkau tu pengharapan engkau. Mana pengharapan engkau tu di atas rahmat Allah Ta'ala lah, kepadaku, kata Allah Ta'ala. Fayadkhulani jami'an, lalu Allah Ta'ala memasukkan keduanya tadi al-jannah, ke dalam syurga, birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Baik. So apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, Nabi bukan sahaja menyampaikan khabar gembira tentang nikmat syurga, tetapi turut memberi peringatan kepada umatnya tentang kedahsyatan azab neraka. Dalam hadis ni dia ada sebut berkenaan neraka kan. Jadi dua orang lelaki tu dia dah masuk neraka dah, dan dia terpekik, terlolong dia. Terpekiklah suara yang kuat dah, sehingga mendapat perhatian daripada Allah Ta'ala. Jadi kemungkinan memang dia dah tertulis azali dia nak syurga. Maksudnya, tapi dia masuk neraka dulu. Sebab ada juga di kalangan manusia ni kan, terutama sini orang yang beriman, asi, orang beriman tapi melakukan maksiat kat dunia, dia tetap masuk neraka dulu. Dah selesai dia punya habis dosa semua, baru dikeluarkan neraka, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemungkinan lelaki ini termasuk dalam kumpulan itu. Gitu. Jadi nak cerita kat sini juga tentang ada sebut berkenaan neraka. Kemudian yang kedua, para penghuni neraka sentiasa mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mendapat pelepasan daripada azab ataupun api neraka. Masya-Allah. Masing-masing mengharapkan pengharapan. Tapi terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, nak keluarkan, dia akan keluarkan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak ampunkan, tak nak keluarkan, tetap jugalah dia kekal lah. Macam mana dia terpekik, tergelolong, memohon simpati kepada Allah Ta'ala pun, tetap dia akan kekal dalam neraka. Terutama sekali orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tetap dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman tetapi melakukan dosa dan maksiat, dalam dirinya, dalam hatinya itu, walaupun ada sebesar zarah daripada iman, tetap nanti akan dikeluarkanlah dalam neraka, daripada dalam neraka. Kemudian sentiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Selain sentiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang berikan, Allah Ta'ala beri pada kita melalui sifat kasih sayangnya, sayang Allah Ta'ala kepada mereka. Naklah sentiasa kita syukur kepada nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat kesihatan, nikmat mata yang boleh melihat, nikmat telinga boleh mendengar, nikmat kasih sayang, nikmat berumah tangga, nikmat juga. Nikmat pekerjaan, nikmat pekerjaan dengan gaji yang stabil, kan? Nikmat juga, semua nikmat. Sebab ada orang kadang-kadang kerja pun tak tentu arah. Itu. Kadang yang nak berumah tangga sampai sekarang pun tak berumah tangga lagi. Tak? Baik. Seterusnya habislah hadis yang pertama pada malam ini. Kemudian kita lihat ada yang kedua. Larangan memutuskan harapan hamba daripada rahmat Allah Ta'ala. Larangan memutuskan harapan hamba daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Jundab. Jundab pula. Diriwayatkan daripada Jundab dalam kitab Arab ni, kat muka bawah ni. Baik. Jadi diriwayatkan daripada Jundab radhiyallahu taala anhu.
anna Rasulullah SAW haddasa anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa inna Allah ta'ala qala man zalladhi yata'alla alaihi alla aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin fa ahbittu amalaka au kama qala. Diriwayatkan daripada Jundab bin Janadah. Di sini sebut Jundab sajalah. Disebut oleh Jundab dia kata anna Rasulullah haddasa anna rajulan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddasa anna rajulan, satu hari Nabi bercerita tentang seorang lelaki. Jadi tentang satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita berkenaan dengan seorang lelaki tuan. Baik. Qala berkata ia, wallah, demi Allah, la yaghfirullah ta'ala li fulan. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa sebulan. Dia sebut wallah. Ada perkataan wallahi, ada huruf qasam kan, huruf sumpah. Wallahi la yaghfirullah li fulan, dia kata. Demi Allah, tidak mengampun Allah Ta'ala akan dosa si fulan. Wa inna Allah Ta'ala qala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman. Dia kata apa? Man zallazi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan fa inni qad ghafartu li fulan. Siapa yang mengada-ngadakan kenyataan ataupun mengada-ngadakan cerita atas nama aku bahawa aku tidak mengampunkan si fulan. Dia kata Allah Ta'ala mendengarlah perkataan si fulan tadi, yang mana si fulan tadi dia disebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa si fulan itu tidak diampunkan dosanya. Lalu Allah Ta'ala pun macam menegur akan perkataan daripada lelaki tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Man zallazi yata'alla alayya alla yafiru li fulan. Siapa tadi yang bagi statement ataupun kenyataan kan, yang menyatakan bahawa aku tidak mengampunkan si fulan, si Anu bin si Anu lah. Fa inni qad ghafartu li fulan. Sesungguhnya aku mengampunkan dosa si fulan, si Anu bin si Anu. Fa habittu amalaka. Lalu kan aku menyia-nyiakan amalanmu. Sambil Allah Ta'ala menyia-nyiakan amalan siapa? Orang yang berkata tadi, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa si fulan tadi, si Anulah. Au kama qala, atau perkataan yang sama dengannya, ataupun perkataan yang seumpama dengannya. Ini satu hadis lah. Ini nak menyatakan pada kita bahawa kita tak boleh memberi statement lah, kenyataan, dan sebut pula nama Allah Ta'ala pula kat pangkal perkataan kita tadi, bahawa Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa seseorang tadi. Macam kita tahu pula Allah Ta'ala tak ampunkan dosa seseorang, kita tak tahu kan. Mungkin belah di belakang nanti Allah Ta'ala ampunkan dosanya, kita tak tahu. Sebabnya kita tak boleh labelkan seseorang tadi. Mungkin kadang-kadang kita nampak orang ni, dosa banyak ni kan, ni tak sembahyang ni, ini confirm neraka kan, confirm neraka. Lepas tu kita sebutlah nama Allah, demi Allah kau ni confirm neraka kan. Kita tak boleh bagi kenyataan macam tu, tak boleh. Takut nanti kita pula yang masuk neraka, dia masuk syurga. Tak? Tapi kita ajaklah dengan baik. Ni tak solat tu kita bagilah peringatan kepada mereka supaya mereka mengerjakan solat. Kemudian diriwayatkan daripada Damham bin Jaus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahaltu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza anna bi syaihin musaffirin ra'sah. Fa iza anna bi syaihin musaffirin ra'sah
barrakin syanaya ma'ahu rajulun ad'aj. Payah sebut tuan. Ma'ahu rajulun ad'aj. Betul? Alif dal ain jim. Adhaj. Jamilul wajhi syabun. Faqala syaihu ya yamani. Ya yamamiyu. Ta'al. La taqulanna lirajulin abadan la yafirullahu laka wallah la yudkhilakallahu janna abadan. Qultu wa man anta ya rahamukallah. Qala ana Abu Hurairah. Qultu inna hazihi la kalimatun yakuluha ahaduna bi ba'di ahlihi aw li khadimihi iza ghadiba 'alaiha. Qala la taqulha fa inni sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani min bani Israil mutawakhiyaini ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wa ahar muzdibun fa absara mujtahidu al muzniba ala zambin faqala lahu aqsir faqala lahu adkhili khallini faqala lahu khallini wa rabbi qala wa kana yu'idu zalika alaihi wa yaqulu khallini wa rabbi hatta wajadaha yawman ala zambin fasta'zabahu faqala waihaka aksir qala khallini wa rabbi abu ista aliyya rakiban faqala wallah la yafirullahu laka abadan au qala la yudkhilaka Allahu jannata abadan. Fabu isa 'alaiha malak faqabada arwahuhuma fajtama'a indahu azza wajal faqala rabbuna lil mujtahid akunta aliman am kunta qadiran ala ma fi yadihi am tahzuru rahmati ala abdi izhab ila jannah yuridu muzniba wa qala al-akhar azibu bi ila an-nar fallazi nafsi bi yadihi tatakallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu atau kama qala Rasulullah SAW. Panjang di situ kan. Jadi apa di makna maksud hadis ni? Dia kata dahal tu Masjid Rasulullah. Dia kata satu hari dia kata siapa ni yang kata ni? Damham ni adalah Damham bin Jaus ni. Dia kata dahal tu Masjid Nabi SAW. Satu hari dia kata aku masuk ke dalam Masjid Nabi SAW. Faizan an-nabi syahin musaffirin raksah. Tiba-tiba dia kata dia ternampak seorang lelaki yang tua yang keperang-perangan rambut dia. Rambut dia perang. Kekuningan lah, kuning. Musaffar ni mana kuning, rambut kuning ataupun rambut perang lah. Gitu. Kemudian barakin syanaya. Kemudian mempunyai gigi harapan yang sangat putih. Gigi harapannya sangat putih. Ma'ahu rajulun adhaj. Di sampingnya tadi ada seorang lelaki yang sangat hitam bola mata dia. Ada seorang lelaki yang sangat hitam matanya di sebelah dia lah. Di sebelah lelaki yang perang, yang orang tua yang perang rambut tadi. Dia ada seorang lelaki yang bola matanya warna hitam, jami'ul wajhi, kemudian muka dia cantik lawa. Kemudian syabun ni pemuda lah. Lelaki yang di samping itu rupanya seorang pemuda yang matanya hitam, kemudian muka lawa. Faqala syekh, maka tiba-tiba berkatalah syekh yang tadi, syekh tua tadi, ya manami, dia kata, ya yamani, maknanya wahai orang Yamamah, wahai orang Yamamah, dia kata, ta'al, kemarilah, la taqulan nirjudin abada, dia kata, jangan kamu berkata kepada orang lain selama-lamanya, la yafirullahu laka, Allah Ta'ala tidak mengampunkan bagi engkau.
Dia kata, jangan kamu cakap sama sekali kepada sesiapa pun. Dia kata, la yafirullahu laka. Allah Ta'ala tak mampukan dosa kau. Jangan kita cakap macam itulah. Kepada sesiapa sajalah. Pada sesiapa saja jangan kita cakap. Dia kata, la yafirullahu laka. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa kau. Wallah, demi Allah, dia kata, la yudkhilaka Allahu jannah abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan memasukkan kamu dalam syurga selama-lamanya. Mana dia beri nasihat lah. Dia bagi nasihat, jangan kita cakap dengan orang lain, kau ni tak dosa, kau tak ampun, Allah Ta'ala tak ampunkan. Kemudian jangan juga cakap pada orang lain bahawa kau ni memang tak ada harapan masuk syurga. Kan? Kau ni memang tak ada harapan syurga. Kita jangan cakap sama sekali kepada orang lain. Pesan dia lah. Kutu laku aku berkata, waman anta, dia kata. Kau ni siapa? Dia kata. Siapa yang bertanya tu? Darham bin Jaus tadilah. Dia bertanyalah kepada lelaki tua tadi. Dia kata, man anta? Kau ni siapa? Dia kata, rahmukallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmat akan dikau. Dia kata. Kemudian apa dia kata? Apa jawapan dia? Qala anak Abu Hurairah. Lalu rupanya lelaki yang Syekhun Musaffir ni, lelaki yang rambut perang tadi, rupanya Abu Hurairah. Yang cakap tadi Abu Hurairah, tuan-tuan. Maka dia kata anak Abu Hurairah. Qultu, aku berkata, inna hazihi la kalimatun yaquluha ahaduna bi ba'di ahlihi aw li khadimihi idza ghadama 'alaiha. Kemudian dia berkata, sesungguhnya ini ialah kalimat. Ia adalah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang dalam kalangan kami kepada sebahagian ahli keluarganya dan khadamnya apabila dia memarahinya. Dia kata, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang daripada kalangan kami kepada sebahagian ahli keluarganya atau khadamnya apabila dia memarahkan keluarganya ataupun khadam dia. Ini kebiasaan yang diucapkan oleh seseorang lah. Maknanya kau ni tak dosa tak diampunkan. Kau ni memang tak ada harapan masuk neraka. Kau ni ahli syurga, ahli neraka. Kau ni tak ada harapan masuk syurga tapi kau ahli neraka kan. Ini biasalah benda yang diucapkan. Kadang suami pun mengucapkan perkara tadi kepada isteri, kepada anak-anak dan sebagainya kan. Itu. Kemudian dia kata, qala fala takulha. Oleh itu janganlah kamu mengucapkan dia. Fala takulha, kamu jangan ucapkan begitu kepada ahli keluarga kamu, kepada khadam kamu, ataupun pada siapa je lah. Kepada sahabat kita, jiran kita dan sebagainya. Kita jangan sebut kau ni Allah Ta'ala tak apakan dosa. Kau ni confirm neraka kan. Kau ni memang tertulis ahli neraka lah. Kita jangan cakap macam itulah. Itu pesanan Abu Hurairah tadilah. Qala berkata, ya Abu Hurairah, fala takulha, kamu jangan cakap macam tu. Inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul berkata, kana rajulani min bani Israel mutawakhiyaini. Ada dua orang laki-laki daripada Bani Israel, yang mana dua orang ini bersaudara. Dua orang ini bersaudara lah. Mutawakhiyaini, dua orang bersaudara. Ahaduma mujtahidun fil ibadah. Salah seorang daripada dua orang laki-laki ini, sebuah saudara ni, salah seorangnya orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Mujtahidun fil ibadah. Wal akhar muzribun. Yang lain ni kaki dosa. Kaki dosa lah, suka buat dosa. Sedangkan yang seorang ni kaki baik, suka buat ibadah. Fa absara mujtahid al-muzlim al-zamil. Maka melihatlah orang yang bersungguh-sungguh beribadah tadi akan orang yang berdosa tadi yang tengah melakukan dosa. Maka berkata ia, maka dikatakan baginya, apa dia kata kepada saudara yang buat dosa tadi? Aksir, dia kata. Dia kata aksir mana berhentilah. Berhenti, jangan terus buat dosa. Faqala lahu, maka dikatakan baginya, halini wa rabbi. Dia kata, tinggalkan aku dengan Tuhanku. Jawapan dia. Jawapan kawan dia tadi ataupun saudaranya tadi yang suka buat dosa tadi,
Dia jawab kepada saudaranya yang rajin buat ibadah tadi, dia kata, "Khallini wa rabbi." Tinggalkan aku bersama dengan Tuhan aku. Dia kata, biarkanlah, kau jangan masuk campur hal aku lah, biarkan aku dengan Tuhan aku. Dia kata, qala berkata ya, wa kana yu'idu zalika alaih. Dan adalah dia orang tadi mengulangi kata-katanya kepada saudaranya. Jadi yang saudara yang rajin ibadah tadi, dia sentiasa mengulang-ulang perkataan tadi kepada saudaranya yang buat dosa. Apa jawapan saudara yang buat dosa tadi? Khallini wa rabbi, tinggalkan aku dan bersama dengan Tuhan aku. Hatta wajada yawman ala zambin, sehingga dia dapati akan dia satu hari melakukan dosa. Sehingga satu hari dia melihat saudara tadi sedang melakukan dosa. Lalu dia berkeras dengannya seraya berkata, celakalah engkau, tinggalkanlah dosa. Maknanya dia bagi nasihat lagi, tapi dia keraslah, lagi keras kan, dia bagi nasihat. Dia kata, wai haka, dia kata, wai haka ni maknanya celaka engkau, aksil, tinggalkan dosa, jangan buat dosa. Apa jawapan daripada lelaki yang buat dosa tadi? Khallini wa rabbi, tinggalkan aku bersama dengan Tuhanku. Bu'ista aliyya raqiban, bu'istu aliyya raqiban. Dia kata, tinggalkan aku dengan Tuhanku, adakah kau diutus kepadaku sebagai penjaga? Dia kata, kau ni pandai-pandai cakap ni, bagi nasihat ni, apa hal? Dia kata, adakah kau ni diutus kepadaku sebagai penjaga? Dia kata. Maka dia, mana orang yang kuat ibadah tadi, berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkanmu selama-lamanya. Mana dia sebut nama Allah. Dia kata, mana lelaki yang buat ibadah tadi, dia kata, wallah la yafirullahu laka abada, au qala la yudkhilaka Allahu jannata abada. Lelaki yang ibadah tadi, dia cakap pada lelaki yang saudaranya yang berdosa tadi, dia kata, wallah, demi Allah, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa engkau selama-lamanya. Ataupun dia kata, tidak akan Allah Ta'ala masukkan kau dalam syurga selama-lamanya. Macam itulah disebut. Mana lebih kurang ucapan yang sama yang macam di belakang tadi lah, pada dia pertama tadi. Kemudian, Fabu isa alaihima al-malak, kemudian didatangkan malaikat. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengutuskan malaikat kepada kedua lelaki tadi. Faqabada arwahuhuma, lalu dikabat, mana dicabutlah akan nyawa keduanya. Yang lelaki ibadah pun dicabut nyawa, mana lelaki berdosa pun cabut nyawa. Fayatami'a indahu azza wajal, kemudian kedua-duanya dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dua-duanya mati, kemudian dihimpunkan kedua-duanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rabbuna lil mujtahid, maka Allah Ta'ala pun berfirmanlah ataupun berkatalah kepada orang yang lelaki yang ibadah tadi, dia kata, kunta aliman am kunta qadiran ala ma fi yadih. Dia kata, adakah kau ni seorang yang alim? Jadi Allah Ta'ala berkata kepada lelaki yang ibadah tadi, dia kata, adakah kau ni dia kata apa? Adakah engkau ni alim, mengetahui, atau adakah engkau ni berkuasa atas segala perkara yang berada di tanganku? Macam tu Allah Ta'ala sebut. Adakah engkau ni orang yang alim, ataupun engkau ni berkuasa semuanya, kan, terhadap kekuasaan aku, terhadap perkara yang segalanya berada dalam tangan aku, atau engkau berkuasa atas segala yang berada pada tanganku, atau engkau mengharamkan rahmatku ke atas hamba-Ku. Dia kata, au tahzura rahmati ala abdi izhab ilal jannah. Lalu dikatakan kepada lalu dikata, pergilah ke syurga. Maksudnya pergi syurga ini orang yang berlaku dosa tadi, orang yang buat dosa tadi. Allah Ta'ala berfirman kepada orang berdosa tadi, masuklah kamu ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala berfirman pula kepada ahli ibadah tadi, dia kata apa? Izhabu bihi ilan nar.
pergilah kamu ke dalam neraka pula. Pergilah kamu ke dalam neraka. Wallazi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhirahu. Demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, dia telah menyatakan suatu perkataan yang memusnahkan dunia dan akhiratnya. Mana dia ni tadilah lelaki yang buat ibadah tadi. Jadi lelaki ibadah tadi dia buat macam statement lah, satu statement atau kenyataan yang mana dia macam seolah macam nak melawan lah Allah Ta'ala kan, kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Sebab apa? Kan dia sebut wallah, demi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala belum cakap lagi dia ni ahli neraka ke syurga, tak sebut lagi. Tapi akhirnya kan orang yang buat dosa tadi masuk dalam syurga, sedangkan yang taat tadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Auzubillah min zalik lah. Harap-harap kita janganlah jadi macam tu kan. Kita dah buat ibadah, tiba-tiba masuk neraka tu kan. Sedangkan orang yang selalu buat maksiat tadi, yang selalu kita tengok perhati dia buat maksiat, kau pula masuk neraka, masuk syurga, aku masuk neraka pula. Gitu. Jadi apakah panjang dan panjang tuan? Iaitu larangan bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dia tidak mengampuni atau memasukkan saudaranya dalam syurga sama sekali. Kita tak boleh bersumpah macam tu lah. Wallahi wa billahi wa tallahi lah. Mana urut qasam ni, wa sumpah ni, kita jangan sebut macam tu. Jangan sebut pada saudara kita yang berdosa ni, orang ahli maksiat ni, kau ni confirm neraka kan. Wallah, demi Allah, kau ni confirm neraka ni, tak akan masuk syurga ni. Kemudian yang kedua, seorang hamba tidak akan masuk dalam syurga dengan amalannya, bahkan melalui rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mempelajari teknik memberi nasihat dan berdakwah kepada manusia dengan hikmah dan juga bijaksana. Ini pun salah satu daripada teknik lah. Teknik berdakwah kita kepada saudara kita lah. Orang yang kadang-kadang jauh daripada masjid kan, jauh daripada surau ni, kalau kita nak dekati pun, kita pun kena menggunakan bahasa yang baik jugalah. Bahasa yang baik, jangan kita cakap ni kau ni confirm neraka dan sebagainya. Takut nanti Allah Ta'ala balik kan, kita pula masuk neraka, dia pula masuk syurga kan. Masya-Allah. Ini pesanan daripada Rasulullah SAW yang dipetik daripada hadis kursi tu kan. Masya-Allah. Jadi sekadar itulah perbincangan kita malam ini, dua tajuk. Mudah-mudahan dengan dua tajuk yang kita bincangkan, sikit sebanyak insya-Allah akan mengisahkan kita dan juga menambahkan ilmu kita dan menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ada soalan sebelum saya tutup? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayyidina Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an ya fattah ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.